Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua penonton YouTube channel Cikgu Winnie. Video ini adalah berkaitan dengan mata pelajaran Sains Rumah Tangga tingkatan 4. Jom kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, bertemu lagi kita di dalam YouTube channel Cikgu Winnie. Baik, hari ini Cikgu akan berkongsi video pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Sains Rumah Tangga tingkatan 4. Baik, hari ini Cikgu akan berkongsi bab 1.3 peningkatan kendiri, iaitu apakah maksud peningkatan kendiri dan kaedah mendapatkan maklum balas berkaitan dengan peningkatan kendiri. Baik, standard pembelajaran pada hari ini adalah murid boleh yang pertama menyatakan maksud dan kepentingan peningkatan kendiri, dan yang kedua menjelaskan kaedah untuk mendapatkan maklum balas dalam proses peningkatan kendiri. Baik, sebelum itu kita kena tahu apa itu peningkatan kendiri. Dan cikgu nak pelajar perhatikan di slide cikgu, ada gambar dekat sebelah atas, ada gambar mata, sebelah kiri ada gambar otak orang kan. Lepas tu kat bawah ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada tangan. Semua adalah berkaitan dengan panca indera kita. Baik, kita tengok apa maksud peningkatan kendiri. Baik, peningkatan kendiri ini bermaksud persepsi seseorang tentang diri dari segi penilaian, pandangan, tanggapan dan kepercayaan terhadap kekuatan dan kelemahan diri sendiri, sama ada positif ataupun negatif. Maknanya tanggapan terhadap diri kita. Sama ada kita melihat diri kita ni melihat secara positif ataupun melihat diri kita ni negatif. Secara negatif. Jadi cara persepsi terhadap diri kita itu sendiri sebenarnya mempengaruhi siapa diri kita sebenarnya. Jadi ingat peningkatan kendiri adalah persepsi seseorang tentang diri. Ya, itu kata kunci dia. Baik. Peningkatan kendiri. Jika konsep kendiri seseorang positif, tengok ada anak panah cikgu tunjuk dekat sini kan. Positif maknanya individu berkenaan akan dapat menilai dan memberikan pendapat tentang kebaikan dan kekurangannya serta dapat menerima maklum balas daripada orang lain. Jadi secara tidak langsung individu itu akan mengalami peningkatan kendiri. Jadi kita kena melihat diri kita secara positif, dan untuk memperbaiki diri kita kena menerima maklum balas daripada orang lain, dan maklum balas itu kita kena aplikasikan, kita perbaiki mana yang ada kelemahan dalam diri kita. Jadi bila kita memperbaiki kelemahan diri kita, secara tidak langsunglah sebenarnya kita akan mengalami peningkatan kendiri. Stay positif. Baik, peningkatan kendiri kita dah tahu. Peningkatan kendiri tadi adalah persepsi terhadap diri kita kan. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi peningkatan kendiri. Yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik, tengok kalau pelajar tengok dalam slide cikgu ni kan, ini helix ni sebenarnya DNA kan, genetik, ini keturunan kita. Lepas tu faktor persekitaran. Tengok ni persekitaran kita ni. Okey, kita pergi yang pertama dahulu, iaitu faktor genetik. Baik, faktor genetik ini dia melibatkan kecergasan, emosi dan bentuk badan. Okey, bentuk badan kita tu adalah diwarisi daripada ibu bapa kita, nenek kita. Okey, contohnya perhubungan emosi awal dengan ibu bapa yang meluangkan banyak masa bersama-sama dengan anak, mereka dapat mempengaruhi secara mendalam dan membina keyakinan diri. Biasanya ibu bapa yang banyak masa diluangkan bersama kita, dia akan menjadikan kita seorang yang punya keyakinan diri yang tinggi. Itu faktor
genetik. Contohlah ya. Kemudian kita tengok faktor persekitaran. Persekitaran kita ni, orang-orang yang berada di sekeliling kita adalah seperti rakan sebaya. Rakan sebaya dan media massa. Media massa ni kita ada macam-macam lah. Sekarang lagi lah social media banyak kan. Kita ada YouTube, kita ada IG, kita ada Twitter. Maklumat sentiasa sampai dengan cepat je. Jadi sebenarnya pengaruh dan tindak tanduk daripada rakan sebaya kita tu, sama ada kalau kita rakan sebaya kita tu positif, dia adalah rakan sebaya yang negatif, dia sebenarnya akan mempengaruhi personality kita, terutamanya remaja lah kan, sebab zaman remaja ni adalah zaman pembentukan, kita mula mencari identiti diri kita. Jadi kalau kita berkawan dengan kawan-kawan yang positif, insya-Allah kita akan menjadi seorang remaja, seorang yang positif. Tapi kalau kita dikelilingi oleh kawan-kawan yang negatif, mereka juga boleh mempengaruhi personality kita. Jadi pilihlah yang terbaik untuk diri kita, pilihlah yang rakan-rakan yang positif. Ya. Baik, kenapa peningkatan kendiri ini penting sebenarnya kepada remaja? Yang pertama adalah disebabkan peningkatan kendiri ini amat penting agar dapat membantu membuat keputusan dan menentukan setiap tindakan yang akan diambil supaya betul dan juga tepat. Kita dah belajar tadi. Sebelum ni, video cikgu yang sebelum ni, kita dah tahu dah apa nilai-nilai yang kita kena pelajari. Nilai tu ada nilai yang kebendaan, ada nilai yang bukan kebendaan. Jadi dalam peningkatan kendiri ni, kita kena ada supaya kita dapat menentukan setiap tindakan kita tu supaya betul dan tepat. Dan yang kedua, kenapa penting peningkatan kendiri ini kepada remaja adalah sebagai persediaan anda menghadapi cabaran pada masa depan. Okey. Seterusnya, kita belajar yang seterusnya iaitu kaedah untuk mendapatkan maklum balas peningkatan kendiri. Okey. Ni yang cikgu kata, kita kena memperbaiki diri kita. Daripada maklum balas yang kita dapat daripada kawan ke ataupun ujian yang seterusnya kita tengok ini, dia akan membantu kita untuk menilai diri kita. Bila kita dapat menilai diri kita, peningkatan kendiri kita juga akan boleh meningkat. Okey, ada dua kaedah mendapatkan maklum balas peningkatan diri. Yang pertama adalah melalui ujian psikometrik dan yang kedua adalah melalui ujian aptitude. Baik, kita tengok ujian psikometrik. Apa itu ujian psikometrik? Ujian psikometrik ini sekarang pelajar dah tingkatan 4. Masa tingkatan 3 dah biasa buat dah psikometrik ni. Okey, ujian psikometrik ini adalah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati tingkah laku manusia dan menerangkannya dengan bantuan skala numerikal atau sistem kategori. Kalau pelajar ingat, masa tingkatan 3, pelajar telah membuat ujian psikometrik ini. Okey, kenapa dibuat sebenarnya adalah untuk melihat, memerhatikan tingkah laku kita dan dia akan dinilai, dia akan dijumlahkan nanti kan. Jumlah tu namanya numerikal lah. Nombor ni ada nombor. Kan? Kita dapat jumlahkan jawapan kita dan daripada jumlah jawapan kita tu dia ada kategori-kategori. Nanti cikgu akan tunjuklah contohnya. Baik, tujuan ujian psikometrik ini adalah untuk mengukur kebolehan, minat, sikap, personality, kecenderungan, kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah. Kita dah belajar dalam video sebelum ni kan, kita ada 7 aspek untuk melihat kelemahan dan kekuatan diri kita, ada seperti kebolehan, minat, semua ni. Baik, tujuan yang kedua kita nak buat ujian psikometrik ini adalah untuk kita memahami keadaan semula jadi dan perbezaan individu secara mendalam. Sebab setiap daripada kita sebenarnya kita tak sama. Kita tak sama dengan orang lain. Kita adalah individu yang unik. Kita tak akan sama dengan individu yang lain. Dan tujuan adalah sebenarnya untuk memberi pendedahan maklumat kerjaya yang lebih luas dan tepat. Jadi melalui ujian psikometrik nanti, kita akan tahu kecenderungan kita, okay, maklumat kita yang sesuai dengan apakah kerjaya yang sesuai dengan diri kita nanti. Baik, seterusnya kita tengok ujian psikometrik ni. Okey, ini adalah contoh ujian psikometrik. Bukan pelajar saja yang kena buat ujian psikometrik ni. Kepada yang penjawat awam seperti jururawat, ia adalah contoh-contoh lah ujian psikometrik yang perlu mereka lalui. Sebab kita tahu
dalam setiap jawatan ni, contoh ni psikometrik untuk artis budaya. Jadi dia ada kecenderungan kat situ berkaitan dengan aspek budaya ni lah. Kita nak tengok apa kebolehan dia, minat dia, kecenderungan dia dekat situ. Ini untuk setiausaha. Ini untuk jururawat. Baik, ini adalah contoh soalan psikometrik. Cuba pelajar tengok berdasarkan pengalaman dan maklum balas calon psikometrik dahulu di antara contoh soalan ujian psikometrik. Ini adalah contoh soalan. Apabila jiran dan kawan ada masalah, saya suka melawat mereka. Jadi sepatutnya kita kena jawab ya. Ya. Kalau tidak, maknanya dia memberikan maklumat apa kepada diri kita ni. Orang memberi gambar dan persepsi apa terhadap diri kita. Apabila jiran dan kawan ada masalah, saya suka melawat mereka. Kalau iya, maknanya kita prihatin kepada jiran kita. Kalau tidak, maknanya ada sesuatu yang tak kena pada persepsi kita. Setiap manusia hanya mementingkan diri sendiri. Dan ini adalah hakikat di dalam dunia. Betul? Kan, mementingkan diri sendiri. Lagi, keperluan penyempurnaan ke diri sendiri biasanya dipunyai oleh manusia. Betul. Walaupun menghadapi berbagai cabaran dan dugaan, saya mesti bersikap positif. Ni. Kan? Dalam slide cikgu ada sentiasa tulis positif kan? Ini kena jawab iyalah. Ya. Kalau tidak, maknanya anda adalah seorang yang berfikiran negatif apabila menghadapi cabaran dan dugaan. Dan sesuatu yang negatif, persepsi yang negatif ini sebenarnya tidak baik untuk peningkatan diri kita. Baik, kita tengok ujian yang seterusnya untuk mendapatkan maklum balas, iaitu ujian aptitude. Baik, ujian aptitude ini dia adalah ujian mengenal pasti kebolehan atau bakat semula jadi belajar dalam melakukan sesuatu perkara dengan mudah dan cepat. Okay, ini belajarlah, semula jadi belajar kita. Baik, tujuannya adalah mengenal pasti atau menilai kesediaan, potensi, kesesuaian atau meramal kejayaan murid dalam pembelajaran seterusnya. Dan juga tujuannya adalah memberikan gambaran jelas bidang atau aliran yang sesuai dipelajari oleh murid. Baik, ini adalah contohlah yang ujian aptitude ni dilaksanakan. Ini adalah contoh yang tahun 6. Okey, ni contoh cikgu bagilah. Di antaranya yang dekat bahagian 3 soalan aptitude adalah minat dan kecenderungan ataupun kesediaan. Okey. Jadi kalau tengok di sini, apa itu ujian aptitude sebenarnya adalah satu ujian untuk menguji logik pemikiran manusia. Dia ada beberapa kategori item seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga matematik. Ini ada 80 soalan, ni contohlah. Baik, cuba tengok contoh pelaporan ujian aptitude dekat sini. Kemahiran berfikir ada 4. Dia dapat 4, kemahiran menyelesaikan masalah 3. Kecenderungan dia pula. Okey, akademik, tengok akademik dia tinggi dekat sini, maknanya pelajar ni cenderung pada akademik. Agama dia okey, mild je, sederhana. Sukan 10, maknanya pelajar ni boleh lah. Ni ada kecenderungan kebolehan dalam bidang sukan, tapi seni agak kurang. Teknik dan vocational dia kurang, maknanya dari segi kemahiran melaksanakan sesuatu yang macam DIY kan, pelajar ni dia agak kurang lah dekat sini. Jadi daripada keputusan ini sebenarnya kita dapat menentukan hala tuju kita. Mungkin dekat sini akademik kita bagus, jadi kita boleh proceed kerjaya kita dalam bidang akademik yang lebih baik lah. Okay. Kalau sukan pun boleh. Jadi sebenarnya ujian ini membantu kita lah untuk mengenali kekuatan, kelebihan yang ada pada diri kita. Baik, itu saja. Terima kasih kerana hadir kelas hari ini. Dan seperti biasa, cikgu akan tinggalkan pelajar dengan satu kata motivasi. Okey, cuba tengok dekat sini. Dia kata apa? You are braver than you believe. You are smarter than you think. Okay. You are stronger than you seem. Maknanya kita sebenarnya lebih smart daripada apa yang kita fikirkan. Kita sebenarnya lebih kuat daripada apa yang kita perhatikan, dan kita sebenarnya lebih bijak daripada apa yang kita fikirkan. Okay. Jadi itu saja daripada cikgu. Terima kasih kerana sudi menonton video PDP cikgu. Sekiranya anda suka video ini,
Sila kongsikan bersama rakan-rakan yang lain. Tekan like, tekan share dan jangan lupa subscribe channel YouTube Cikgu ini. Kita jumpa lagi pada PDP video Cikgu akan datang. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bye.